Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai, saya Cikgu Nur Rafika Faradila binti Syarum. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Kesenian tahun 2 dalam unit 6, tajuk Cantik Menawan, standard kandungan 1.1 dan 2.1. Standard pembelajaran pula ialah 1.1.2 dan juga 2.1.2. Objektif pembelajaran kita pada hari ini terdapat pada akhir pelajaran. Cikgu harap kamu dapat menyatakan sekurang-kurangnya 4 bahan dalam penghasilan blok cetakan dengan betul. Okey, dah sedia? Mari kita belajar. Baiklah, kamu dikenaki buka muka surat 48 ataupun kamu boleh tengok sahaja pada skrin ini, muka surat 48 pada buku teks Pendidikan Kesenian tahun 2. Okey, tajuk Cantik Menawan. Okay. Ini adalah situasi dalam satu studio lukisan. Okay, murid-murid ini sedang melawat ke satu studio lukisan. Seorang pemuda sedang membuat karya cetakan blok. Okay. Seorang murid kat sini dia cakap, wah, ada pelbagai rupa cetakan yang cantik. Memang cantik kan? Cetakan ni terdapat pelbagai rupa dan juga menggunakan pelbagai warna. Okay. Kamu tak tahu tak apa itu maksud cetakan? Okay. Di sini dia ada nyatakan. Cetakan, mari kita baca sama-sama. Cetakan ialah proses menerap blok berdakwat ke atas sesuatu permukaan seperti kertas atau kain. Okay. Jadinya, kalau kita nak buat karya cetakan ni, okay, yang pertama kita kena buat blok dahulu. Blok untuk cetakan. Okay. Dan blok itu mestilah berdakwat. Bagaimana nak jadikan dia berdakwat, blok yang berdakwat? Kita perlu mewarnakan blok tersebut. Okay. Kemudian bolehlah, bila telah siap blok, barulah kita akan terapkan blok tadi pada permukaan sama ada kertas ataupun kain. Okay. Nanti kita akan buat sama seperti yang pemuda ini lakukan. Okay. Itu pada minggu hadapan. Kamu kena tunggu. Hari ini kita baru belajar teori sahaja. Okay. Ini adalah contoh blok. Okay. Contoh blok. Dan dalam ada 4 blok di sini. Ada 4 blok di sini. 1, 2, 3 dan 4. Blok-blok ini mempunyai pelbagai rupa. Ini adalah rupa daun. Ini adalah rupa kumbang. Kumbang ladybird. Ini adalah rupa segitiga. Dan ini adalah rupa segi 4. Okay. Rupa-rupa ini kita akan kita boleh kategorikan kalau rupa daun ni kita kategorikan sebagai rupa organik. Okay. Ini pula gambar rupa kumbang pula kita kategorikan sebagai rupa organik juga. Manakala rupa segitiga kita kategorikan sebagai rupa geometri. Okay. Dan rupa segi 4 kita kategorikan juga rupa geometri. Okay. Senang cerita, rupa organik ni adalah rupa-rupa yang menggunakan motif haiwan ke tumbuh-tumbuhan, itu kita kategorikan sebagai rupa organik. Sebut lagi sekali, rupa organik. Balik semula. Rupa organik. Okay.
Untuk rupa geometri pula adalah motif-motif yang menggunakan motif seperti bentuk asas seperti segitiga, segi empat, bulat, hati dan sebagainya. Okay, itu kita kategorikan sebagai rupa geometri. Sebut lagi sekali, rupa geometri. Okay. Faham kan? Untuk membuat blok cetakan, kita boleh menggunakan pelbagai jenis media. Media ni kita boleh kategorikan untuk bahasa yang biasa kita boleh cakap bahan. Kita boleh gunakan pelbagai bahan. Okay, saya akan berikan beberapa contoh. 4 contoh dekat sini. Apa bahan yang kamu boleh gunakan sebagai media untuk membuat blok cetakan. Tapi kamu janganlah terhad menggunakan media menggunakan media yang saya berikan contoh ni. Kamu boleh lebih kreatif, fikirkan media-media yang lain yang boleh kamu gunakan untuk membuat blok cetakan. Okay, ini sekadar contoh sahaja. Yang pertama, kita boleh menggunakan sponge. Sponge basuh pinggan. Okay, sponge ni dipotong. Bolehlah kamu kalau kamu nak buat rupa hati. Okay, kamu potong bentuk hati dan tampalkan di cardboard. Kemudian diletakkan warna. Kemudian kamu terapkan dia pada permukaan kertas ataupun kain. Okay, maka terjadilah kesan seperti ini. Okay, bila kamu menggunakan sponge, dia akan jadi kesan seperti ini. Rupa terpulang, kamu boleh menggunakan rupa hati boleh gunakan rupa bulat boleh, tak kisah. Okay. Okay, media kedua yang kamu boleh gunakan ialah menggunakan tali tebal. Okay, tali putih tebal ni, kamu boleh gunakan dia. Okay, yang ni dalam contoh ni, dia menggunakan rupa apa ni? Rupa bunga, kan? Jenis rupa bunga ni rupa organik. Dia dengan menggunakan tali tebal ni, okay, kamu kamu gamkan dia mengikut bentuk bunga. Okay, kemudian warnakan pada motif ni, kemudian pada blok yang dah siap, kemudian kamu cetak pada permukaan kertas ataupun kain. Okay, senang, kertas sajalah. Okay, maka terhasillah kesan seperti ini. Ini media yang ketiga. Dia menggunakan kotak. Kotak yang telah dikoyakkan. Okay? Di tengah-tengah kotak tu akan terhasilnya ada jalinan macam ni. Okay? Ianya gunting mengikut rupa yang kamu kehendaki, kemudian tampalkan pada satu kertas cardboard yang lain. Okay? Boleh kemudian sapukan warna dan terapkan dia di dalam pada permukaan, bukan di dalam, pada permukaan kertas ataupun kain. Okay? Maka terhasillah kesan seperti ini. Contoh media yang terakhir ialah menggunakan mancis. Okay, batang mancis ini disusun mengikut rupa segi empat. Okay, digamkan, menjadikannya seperti segi empat. Kemudian kamu warnakan pada batang mancis ni. Kemudian terapkan dia pada permukaan kertas. Okay, maka ini adalah kesan daripada blok yang menggunakan mancis. Okay. Jadinya
kamu boleh saja menggunakan pelbagai media seperti yang telah saya katakan tadi. Jangan kamu terhadkan kreativiti kamu hanya menggunakan media-media yang telah saya berikan contoh. Okay, kalau kamu ada media-media yang lain, contohnya kulit kayu ke, kamu boleh gunakan dia. Okay, ranting boleh, terpulang, ikut kreativiti apa sahaja yang ada di rumah kamu. Baiklah, untuk sesi latihan pada hari ini kita tidak menghasilkan sebarang karya. Hanyalah kita belajar hari ini sekadar teori sahaja. Namun latihan pada hari ini kamu perlu melengkapkan latihan dalam pautan yang telah diberikan di Telegram. Kamu jawab soalan, semua soalan yang telah diberikan dan tak perlu nak screenshot, saya akan terima secara automatik. Okay, selamat mencuba sayang. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Barulah pada minggu hadapan baru kita akan menghasilkan karya cetakan blog. Okay, jumpa lagi. Bye.